Kembali balik pada Hadiah Akasha tadi tu, 86 buku. Macam mana cara engkau approach penulisan? Balik pada budak setan tu, kalau boleh ingat balik, macam mana cara engkau duduk dan nak tulis benda ni, dan bagaimana ilham tu, konsep ilham untuk menulis tu, macam mana dia datang, dan macam mana ketekunan kau tu, dan regime yang kau ambil tu. Okay, aku kena bangun setiap pukul 5 pagi contohnya. Boleh ceritakan tak macam mana kau punya approach? Kau imagine lah, bila aku grown up as a Victorian lah, budak-budak VI. Sekolah budak tak handsome, jahat. Kau bayangkan, kau katalah budak St. John, suddenly orang pun tengok kau atau aku, macam mana bila masa kau boleh jadi penulis sendiri? Dia orang akan pelik. Itu satu soalan yang aku dah berjawab, dan aku kena explain kepada semua kawan-kawan aku punya, kawan-kawan hostel lah, kawan-kawan VI lah. Aku tak macam mana kau jadi penulis? Sebab kita, kau tahu lah, kita budak KL, budak VI, budak St. John, apa kita punya norma kehidupan, hore-hore, gerang-gerang, gerang-gerang semua kan. Tiba-tiba jadi mat, orang kata kan mat jiwang lah, yang tulis buku ni kan mat jiwang lah consider kan. Tapi soalan kau itu aku tak boleh nak jawab secara tepat, sebab aku tak ada jawapan dia. Tak ada jawapan. Sebab apa? Bila aku melihat budak setan tu keluar, dia punya eagerness apabila novel aku dah keluar. Lepas tu masa tu aku ingat lagi, masa tu pesta buku dekat, dia tak dekat PWTC, dekat Cangkat Pavilion. Kau ingat tak Cangkat Pavilion? Cangkat Pavilion dia dekat Stadium Merdeka tau dulu. Dekat Stadium Merdeka tu, aku masih ingat lagi. Dia ada expo kat mana-mana, dia akan buat dekat Cangkat Pavilion. Okay. So bila novel aku tu orang kata laris lah, ketika tu aku rasa macam wow, no turning back, aku cakap dekat dia. Aku tak nak lagi menoleh ke belakang tau. Aku rasa inilah aku punya masa depan. So bila engkau meletakkan benda itu sebagai engkau punya future, engkau punya masa depan, and then engkau punya eagerness ketika itu melihat orang baca novel engkau, itu membuatkan engkau tak berhenti menulis sebenarnya. Dan akhirnya benda itu menjadi engkau punya kerjaya, darah daging, menjadi sebati dalam hidup engkau, dan menjadikan itu adalah engkau punya diri engkau. I'm a writer, I have to write, contohnya kan. I cannot stop writing, aku menulis dan sebagainya. Masa tu tak ada fikir tentang writer's block dan sebagainya. Idea tu all the time mencurah. Sebab apa? Menjawab soalan kau tadi, apabila kau dah membuat cerita, tiba-tiba kau dah stop kan, dah tak ada idea kan. Sebenarnya ini yang kita kena putuskan dalam jiwa seorang penulis. Novel itu adalah kehidupan. Kau bayangkan kehidupan, mana ada putus. Orang ni mati, orang lain akan meneruskan kehidupan dia. Orang itu sakit, orang ini akan meneruskan kehidupan dengan sihat. Apabila orang ini dilanda masalah, pakcik dia, makcik dia, nenek dia pun kadang-kadang ada yang prihatin dan tidak. Sama juga macam novel bang. Kita hanya nak susun benda tu saja. Sebab itu dalam apabila tentang bosan nulis, ataupun orang kata tak ada idea menulis, aku tak pernah ada benda macam tu. Sebab penulisan ini adalah disiplin. Disiplin, dan penulisan ini adalah kehidupan. Sebab itu kau bayangkan hari ini kita tengok TV, 3 orang mati lemas bila musim banjir. Kan? Elemen-elemen tu kita pun tersentuh. Besok lusa bila kita dalam mood bola, bila Malaysia menang lah belasah Thailand, kita punya mood pun dah lain. So ini yang aku nak maksudkan, idea tidak akan pernah putus. Sebab tu bila engkau buat satu cerita, ini tips lah bukan kata aku sempurna, bukan kata aku ni seorang yang pandai, tetapi kehidupan itu tidak akan putus. Tapi bagaimana engkau nak letakkan elemen-elemen tu kat dalam novel engkau, itu yang mencantik ini sebenarnya. Contohnya kau nak buat cerita drastik lah, kau nak cerita tentang seorang perempuan yang menghidapi barah lah contoh. Cerita dia sama, tapi macam mana kau nak huraikan tentang penderitaan dia. Itu sebenarnya kekuatan. Benda itu tidak perlu idea. Benda itu perlukan kemahiran bagaimana kau ingin mengeluarkan dia daripada kertas kosong tu, tuliskan macam mana kau nak explain kat dia. Ini dah more tu bab penulisan lah. Selalunya aku dalam bengkel, aku akan jelaskan kepada orang. Contoh, engkau boleh satu page tu engkau boleh huraikan tentang kemarahan sahaja.
Sedangkan kemarahan itu apabila engkau seorang penulis yang tidak ada pengalaman besar, dia menjadi satu ayat. Ayat dia tu, contoh, Ed sangat marah apabila abang dia memijak kucing itu. Itu terlalu kosong. Sedangkan kau tak perlukan idea, tetapi kau perlukan kemahiran bagaimana kau nak menghuraikan kemarahan itu dalam novel kau. Dan bermulalah ayat-ayat yang kau susun. Dekat situlah dia jadi panjang. Dekat situlah di mana aku kalau jadi editor, aku ambil kira tentang penulisan yang dalam, yang deep, macam mana. Dan aku tidak akan menggunakan perkataan marah untuk menceritakan dia marah. Aku akan huraikan kemarahan itu. You feel the anger, dan penulis tak boleh bagi tahu yang kau marah. Aku akan bawa engkau dalam novel tu, engkau jadi marah dan geram. Dan itu pasal orang kata, baca novel tulisan putih dan hitam, hitam dan putih, kau boleh menangis, kau boleh gelak seorang-seorang. Kau gila kan baca novel gelak seorang-seorang. Itu adalah kejayaan seorang penulis sebenarnya. Hurai, macam mana kita nak huraikan. Sebab tu aku cakap dengan kau, aku masih lagi menggunakan cara lama menulis. Aku masih menggunakan hierarki chart aku. Mula-mula jumpa, okay, aku akan kira tahun berapa dia jumpa. Lagi 5 tahun dia akan kahwin. Tahun 90, tahun 95 dia kahwin. Aku masih benda-benda macam tu bang. Sebelum aku buat novel, aku punya chart. Chart itu adalah aku punya bab. Bukan kau kata kau hebat sebelum ni. Tak, aku ada chart aku lagi. Aku menggunakan hierarki aku lagi. Okay, dekat sini aku nak dia mati. Jadi aku explain dekat situ, explain, puk, dia mati. Okay, lepas tu ada persoalan pula. Lepas dia mati apa berlaku? Abang dia menuntut dia punya pusaka contohnya. Sedangkan isteri dia, kita buat lagi cerita dia punya subplot. Puk, kat sini pula. Aku buat betul bang. Jadi aku tidak akan putus. Sebab aku lepas ini aku pergi sini. Jadi sebelum kau nak menulis tu, kau kena ada kau punya chart tu, hierarki chart tu. Sampailah. Tapi kadang-kadang dalam benda tu adalah perubahan-perubahan kau tengok yang nak menambah baikkan dan sebagainya. Tapi aku masih menggunakan benda macam tu. 86 buku tu semua menggunakan dari Budak Setan tu pun menggunakan sama. Sebab aku suka logik. Contohnya aku bagi kau tips lah. Budak Setan, dia umur dia 17 tahun tahun 90. Okey, apabila umur dia 30 tahun tahun 90, 17 dengan 30, 13 tahun 90, 2003. Okey, 2003 aku akan tahu tu. 2003 apa kereta model yang keluar, apa ini keluar. Tahun 90 apa permainan dia orang masa zaman 90. Aku buat novel detail bang. Macam tu kan? Macam tu. Itu pasal kalau kau tengok aku punya tahun-tahun, kalau kau satu pembaca yang tegang, kau akan tengok aku punya detail. Rolex tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2006 apa dia punya tu. Aku akan detail, aku akan buat homework. Itu yang susah. Itu yang susah tu. Itu yang susah. Okay. That is the ingredients yang selalu kalau kat bengkel orang selalu tanya bila tak ada idea. Memang tak, kau tak ada idea. Idea sebenarnya bila kau tak ada chart, kau kosong. Tapi bila kau ada chart, okey, tahun 2003 dulu dia jumpa dengan girlfriend dia menggunakan kereta 2003. Kita ingatlah macam aku dulu kalau Budak Setan Laser S tahun berapa bang? Tahun 80-an. Laser S, Ford Laser warna hitam. Okey gitu. Bila dia dah tahun 90, itu CRX punya zaman tu bang. CRX jam apa trend bambang itu penting. Itu apabila kau menulis orang tengok pun, aku banyak cantas orang pasal tu lah bang. Kadang-kadang dia buat jam ni mana keluar model tahun ni. Aku sangat keras kat situ. Detail benda tu. Yes, sebab itu kalau kau satu orang yang membaca tegar, dia akan tengok detail-detail barang dekat dalam aku punya novel tu is something like orang kata detail aku buat. Yang buat hierarchy chart tadi tu kan. Okey, kita ambil contoh Budak Setan lah kan. Macam mana idea Budak Setan ni datang tadi adalah uncle cakap buat benda yang kau tahu. Yes. Dan apa yang aku tahu pada masa tu ialah kisah Budak Setan ni lah. Sebab aku rasa aku bermula dengan nota yang pakcik aku cakap nak buat benda yang tahu tu. Aku start catat tau. Ini mungkin sebelum jadilah. Okay.
Dia ni jumpa dia ni tahun 80 contoh 80 kita tahu lah apa yang dia kan. Lepas tu dia dah ni, aku ingat dia nak kahwin. Dia kahwin 5 tahun, dia anak dia ni, aku buat semua satu. Daripada first novel tu aku dah buat. Kemudian aku makin lama makin ringkas. Tapi hierarki aku memang selalunya, aku dulu pakai diary free ni kan, tak zaman dulu kan orang bagi kita diary kan. Bank ni bagilah, itu bagi diary tu, aku akan tulis semua aku punya tu. Tapi sayang aku tak simpan apa diary. Hierarki chat tu dalam diary tu lah. Tulis handwriting. Jadi aku akan tulis lah, aku akan tahulah. So bila kau dah ada benda tu semua, kau hari ni aku nak cerita tentang dia jumpa dengan ni pada tahun blam-blam, kau tulis je bang. So insya-Allah idea kau takkan putus. Sebab dah habis kat situ, kau tengok pula yang ini dia kat sini. Dia macam plot lah. Sebenarnya dalam diary aku tu dah, daripada novel tu mula sampai habis aku dah ada. Dah ada. So kau takkan putus idea punya. Kalau kau masih nak habis bang, nak buat dia susah. Biasanya dua soalan. Biasanya berapa lama nak habiskan chat ni? Bergantung kepada keseriusan cerita. Macam aku pernah buat dulu, aku buat skrip macam Maruah dan Pengorbanan kan, cerita tentang komunis. Itu kau kena study lah, kau kena cari buku research. Cari research, kau kena cari siapa yang ada di latar belakang. Kalau buat cerita period ni, cerita sejarah ni, antara yang paling susah lah. Pasal kau tak boleh tukar. Kau kena bergantung kan. Macam dulu aku ingat lagi Michael Corner kan, dia punya Pesuruhjaya mana yang kena curfew dekat tu. Aku kena study benda tu semua. Michael Corner tahun ni, ada masa tu ada curfew contohnya kan. Macam mana curfew tu dibuat. Itu kita kena berhati-hati. Kalau period drama ni kena ada tu. Kau kena banyak study lah, research kena ada. Bang, minta lah air sikit. Itulah, aku tak mana nak ganggu. Boleh lah, dua. Tu macam mainan NAS aku nampak tu. Sedap tu MB2 tu. Okay. Best ni, sedang best ni, sorry terpulang kepada seriusnya cerita tu untuk siapkan diary chat tu. Ada dua perkara tadi. Dari segi idea kan, bila kau dapat satu idea tu, macam aku susah nak tanya bagaimanakah bentuk idea. Engkau dah ada macam terima kasih nak say hello kepada kamera pun apa salahnya. Sedap MD2 ni. Kawan kita, pengusaha air nanas. Nanti tunjuk muka. Budak setan tadi tu, contoh budak setan. Mula-mula ni lu buat dia punya hierarchy chart. Macam mana kau tahu dah siap dah cerita ni? Aku rasa mungkin aku ni is a trained editor lah kan. Aku belajar edit. Sebab dalam editing sebenarnya kita belajar benda tu. Penstrukturan cerita tu semua masa zaman aku tu aku diajar macam mana plot, subplot, climax, anti climax. Jadi sebenarnya benda ni bukan benda baru. Berdasarkan kepada benda yang aku dah buat plot, subplot ni semua, aku letak dah cerita tu. Macam aku mula-mula contoh lah dia itu pasal aku cakap kau, bila kita melihat benda ini sebagai kehidupan, kita akan faham bahawa novel ini adalah adaptasi kehidupan sebenar yang kita tulis dalam buku. Jadi itulah aku cakap, selagi karakter itu, hero itu tak mati, ada dah cerita. Mungkin kalau hero tu mati pun kadang-kadang ada cerita lagi. Sebab tu cerita ni takkan putus. Macam mana kau susun tu yang sebenarnya penting. Contoh idea aku selalu tengok idea ni kadang-kadang benda simple aja. Dulu aku pernah buat satu novel Gigolo tau. Tajuk Gigolo. Cerita dia masa tu tengah kecoh tau dekat KL. Kalau kau perasan dekat Dataran Merdeka, aku tak tahu whether cerita ni cerita betul atau tidak. Dia orang tengah kecoh-kecoh masa tu, ada macam konsert ke apa aku tak ingat. Tak ada ramai-ramai tu. Rupanya dia sudah pegang satu budak, dia sudah pam sampai mati. Apa? Bunuh lah. Budak tu boom.
Lepas tu bila dah kecoh-kecoh kan orang tengah ramai, kau tak perasan tak dah perasan. ada orang dah mati dekat situ. Sekali mungkin grup yang bunuh tu atau orang yang dah bunuh tu agaknya dia dah tu dia belah macam tu. Lepas tu aku ingat lagi masa tu kecoh, dia kata budak ni ada kes, ada macam kes apa nama, ada kes lah, ada affair dengan ini. Dia kata budak ni adalah gigolo contohnya kan. So it's a good idea lah cerita ni. So aku ambil dari situ saja, bermula dari situ. Kemudian aku start lah, aku study pula. Oh ada zaman ni ada gigolo gigolo ni mamasan lah, mami lah pegang benda-benda. Okay, aku start develop dia punya karakter. Benda dia macam tu saja. Idea aku selalu, tu pasal aku cakap aku ni is a reporter writer. Aku ambil benda yang actual, yang berlaku. Pasal kalau zaman-zaman ketika aku selalu buat cerita-cerita pasal GRO misalnya kata, sebab kadang-kadang bila kita pergi pada dia punya asas ground dia, kita tuduh orang je, GRO tak bagus. Tapi kadang-kadang aku lagi deep, macam mana kau boleh jadi GRO? Banyaklah cerita. Ada yang ni kesedihan, itu bahan dia sebenarnya, itu idea dia sebenarnya. Apabila kita mengeluarkan permasalahan seorang GRO ini ke dalam sebuah novel, adalah cerita dia, drama dia, adalah plot dia, dan aku susun lah ni. Tapi event daripada benda betul. Benda betul. Contohnya kelab GRO yang tu kita pergi tengok, macam ni rupa dia. Kita dalam itu kita panggil latar tu aku akan huraikan. Aku dah tengok, normally aku dah ingat, aku akan tulis. Ada lampu kat sana, ni kat sana, kat situ, bom semua aku tulis. Research ni dalam peringkat hierarki chart ataupun dalam peringkat penulisan? Dalam hierarki chart lagi. Oh ya. Lepas tu baru kau dapatkan everything dah siap dalam chart dia. Kau dah tahu. Itu pasal aku cakap masa menulis mudah. Sebab apa? Everything semua kau dah susun. Dah ada. Dan kau dah tahu GRO ni kerja kat sini, keadaan dia bar kat sana. Budak ni yang seorang ni asyik, aku tengok asyik minum vodka je dekat depan bar. Aku cerita memang kasar bang. Aku akan tulis balik semua. Apa yang budak minum kat situ semua, minum martini ke apa benda, aku tengok aku rokok minum pun tak, tapi aku kena duduk tengok, aku tulis, aku sambil duduk relax. Sebab kita tak ada dulu kan, kau ingat tak zaman kita dulu tak ada benda ni, tapi kita ada macam filopad tu yang tambah-tambah tu kan. Aku tu kan aku bawa, aku tulis tengok, tak ada macam handphone nak ambil gambar masa tu tak ada, aku kena tulis aku tulis pintu kat sini, dia punya tu kat sana, GRO kat sana. So this is the thing yang yang aku buat sebenarnya. Kita berkawan dengan GRO dan sebagainya. Pen tu memang ada pen yang tersendiri ke? Kan dulu kan. Itu dah dia macam phone sekarang lah kan? Kalau pen lain tak boleh, nak kena pen tu pen tu juga. So benda-benda macam tu yang itu aku cakap dengan dia orang, jangan salah faham. Kita bukan seorang penulis yang duduk dekat pulau atau tepi laut tunggu ilham datang. Tak. Aku bukan jenis macam tu. Sebab itu aku boleh produce novel every year. Setiap bulan aku boleh produce. Sebab aku mencari berita dan aku buat. Itu rahsia dia, yang bukan rahsia pun. Itu adalah gerak kerja SOP. Aku sebagai SOP aku sebagai seorang penulis, yang di mana aku rasa macam kerja aku ni seronok tau. Aku tengok cerita aku tulis. Sebab tu aku banyak menulis cerita-cerita reality yang hari ini yang orang selalu marah aku dulu. Apa tulis cerita-cerita macam ni? Ni cerita betul. Ada satu benda yang aku ingat sampai hari ni. Masa tu zaman kita zaman postcard dengan surat lah. Orang hantar kat aku semua pakai postcard dengan surat je masa tu. Satu budak daripada Kota Baru, dia hantar surat dekat aku. Surat biasa ni bang, panjang lebar. Terima kasih Abang Adiat. Gedak-geduk. Baru-baru ni saya dengan rasa selamat diri saya, dia kata, saya pergi center market, ada satu lelaki datang jumpa saya, bagi saya makan jambu dengan asam, dia kata. Dan saya telah menolak cara baik sebab saya telah baca abang punya novel. Kau tahu macam mana? Kau tahu kita budak, aku KL, budak KL. Kalau zaman dulu-dulu bila budak-budak nak buat benda yang onak kepada perempuan, dia orang akan taruh something dekat dalam coke dan sebagainya, kan makin lama-lama budak-budak ni dah advance, tak nak, contohnya kan tak nak minum. Kau tahu apa dia buat macam mana bang?
Dia letakkan asam dekat asam boy tu bang. At one time. Oh, dia letakkan bahan yang campur dengan asam pelalok, boy tu. Pelalok tu, whatever you call. Drug tu lah. Tabur dekat asam. It happen. Jadi so aku buat benda tu dekat dalam ceritakan bagaimana seorang lelaki letak kat asam boy bagi perempuan. Budak yang baca tu membaca dan mendapat ilmu dan dia berterima kasih kepada aku dan terima kasih kepada dia. So bagi aku kadang-kadang aku melihat benda ni is satu benda yang aku share dengan tentang Kuala Lumpur ni, sebab aku memang banyak buat novel pasal KL life, orang kita dark side ni tau. Bahagian-bahagian gelap yang kat KL ni. Kita kisah-kisah macam ni kan, macam mana engkau kena survive kat Kuala Lumpur ni. Tapi orang melihat benda ni macam ya apa cerita pasal ni pelacuran kan apa semua. Tapi kadang-kadang kita kena melihat lagi satu sudut yang lain tau. Sudut positif dalam negatif tu. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Jeng jeng jeng. Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, hubungan rambang adalah asas kepada kedewasaan.